Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Khabar semua. Waalaikumsalam, Doktor. Okay, boleh dengar suara saya Okay, 32 orang sekarang ni. Kelas kita 46 Berkurang seorang, saya pun tak tahu kenapa. Previously it was 47 but this week jadi 46. Apalah, adalah tu yang buka kelas ke drop. Apa ke? 2295B 25 and 2295A we have 21. Oh, okay. Yang daripada 5A yang kurang seorang lah. Sebab sebelum ni 5A I think was 22. Okay. Tak apalah. So, as long as group you semua, thing should be no problem. Okay. Alright. So, minggu ni minggu yang kelima, week 5. So next week will be a week 6 lah. Minggu ni adalah minggu submission. Okay. Be here. I think this one should be here. Actually, okay. Alright. Okay, so this week kita dah masuk ke week 5. Cepat betul masanya kan. Tiba-tiba dah week 5. Okay, so hari ni 7 November. 7 November. Week 5. Okay, week 5 daripada 4th of November until 8th of November. So hari ni week 5, hari ni kita akan cover teknologi blueprint. So last week sepatutnya kita buat feasibility and also the blueprint, tapi kita buat product development dulu. Okay, NPD kita dah buat minggu lepas. So minggu ni, week 5 kita akan tengok the blueprint lah. Feasibility study ni kita combine sekali dalam blueprint. Okay. Dan week 5 ni adalah week submission. So untuk submission ni, you have to submit this week. Okay, harapnya semua dah okay lah. Nanti selepas kelas, selepas habis lecture, if there is anything that, any of the groups would like to raise any issues or apa-apalah, so kita boleh buat a separate Google Meet session kalau ada lah. Kalau ada, so you boleh create your link. Okay, habis lecture nanti you create your link and then you invite saya untuk masuk lah if there is anything that you would like to ask. Kita buat separately ikut group masing-masing lah macam biasa lah. Okay, sepatutnya kita ada every classes kita akan ada group discussion. So bermula minggu ni kita ujung-ujungnya kalau ada apa-apa you nak untuk hari ni lah kan, lepas kita habis lecture, you can, if there is an issue you can invite me to join your Google Meet discussion. Okay, so untuk itu saya create terus hari ni di submission So case study submission lah. Okay. Submission ni kita akan bawa sampai ke hujung minggu. Dan hari ni hari Khamis. So Khamis 7 hari bulan. You boleh submit pada 10 hari bulan. Okay. 10 hari bulan which is on Sunday before, sekejap. Oh nanti, sebab saya biasa bagi 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5, sorry. You boleh submit on Tuesday.
So daripada tarikh submission minggu ni tu, sepatutnya you submit minggu ni, tapi saya bagi 5 extra days, kira 5 hari bekerja, 5 hari lah kan. 1, 2, 3. Hari ni berapa bulan? Patut you submit hari ni. 1, 2, 3, 4. Betul lah hari Ahad. sorry. Okay, so Ahad ialah pada 17 hari bulan So hari ni 7. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Okay, 12 hari. Hari ni 7 hari bulan. So hari Selasa boleh 3, 4, 5, okay. Selasa November 12. So midnight sebelum masuknya hari Rabu. Okay. So ENT. Atau dia nak cepatkan tarikh? Saya boleh je nak cepatkan. Okay. Tak ada nak cepat So follow je tarikh saya iaitu pada 12 November. Okay, saya dah assign kat sini. Submit ikut group sahaja. Yang lain tak payah submit. Kalau your group leader dah submit, cukup lah tu. Tak payah risau saya. Your names dah ada kat situ. And then your contribution dekat mana-mana section pun you dah tulis nama you. And then you submit je. Don't worry about it. If there is 5 group, or if there are 5 groups dalam kelas ni, so 5 submission sajalah. Okay, yang lain tu dia akan tulis tak submit. Tak apa, saya faham benda tu lah. Okay, no problem. Alright. Ada soalan berkenaan dengan submission of your case study? Clear Tak ada, Prof. Tak ada, okay, alright. Okay, so settle on this one, lesson plan. Kita boleh tutup. So ini kejap lagi kita akan tengok the NPD because the next assignment will be NPD kan. And then kita akan masuk lecture on the blueprint. Blueprint ni kalau nak masuk hari ni pun saya rasa awal sangat kan. Tapi tak apalah, tengoklah macam mana. Okay. So saya masih lagi nak, okay, this is the new product development yang kita buat minggu lepas. Minggu lepas kan kita buat kelas lecture for NPD kan. Okay. So NPD kiranya dah settle for NPD. Sampai mana kita buat last week? Saya rasa sampai habis kot. Kita dah tengok kan. Okay, so this is NPD. Ini sampai habis kita buat. Okay. So NPD in terms of lecture dah settle. Saya akan share with you in terms of guideline pula hari ni. Lepas ni kita akan tengok this blueprint. So this is the guidelines for NPD or New Product Development Report. Ada yang tanya kan, I mean ke kelas lain lah, bukan kelas you. Okay. Macam berat sangat dia punya content dia kan for NPD. Lepas tu adakah NPD tu kita boleh buat separately from case study? Memanglah kita buat separately. But the issues came from your case study. Ini saya explain betul-betul, you dengar lah, nanti you tak faham. Kan? Isunya adalah masih lagi daripada case study, because untuk case study ni, you kita panggil apa, diagnose kan, bukan diagnose. You buat SWOT for the case study. You also tengok apa isu dia dalam case study, and then you propose. Issues tu banyak kan, you determine beberapa isu, beberapa problems, and then you propose the solution. Lepas tu you pick the best solution, and then you explain how the best solution will be implemented. Betul kan? So that best idea or solution dalam case study, okay, ni saya ulang lagi sekali lah, you ingat ke tak ingat, rasanya minggu lepas saya dah bagi tahu. The best solution in your case study tu, you akan bawa ke blueprint. You akan bawa ke NPD. Itu dia punya flow dia. Dan daripada case study ke NPD.
Dan kita cerita minggu lepas pasal payung tu kan, payung roadside stall kan. Itulah yang you akan bawa ke NPD and you will further develop the products tu. Kan? You will further develop the products dalam NPD. Kemudian produk yang NPD tadilah you akan bawa ke blueprint. And blueprint ni is actually a plan on how to commercialize. Okay? So itu flow dia lah. Don't worry, saya akan bantu you untuk siapkan all these assignments kan. Kalau ada apa-apa soalan, you boleh tanya. Okay? Boleh tanya, boleh apa nama tu, minta bantuan. Itulah kerja saya kan, to help you so that you boleh lepas dengan jayanya lah untuk subjek ni. Kan, you faham the content that we deliver to you, apa sebenarnya yang kita nak buat kan, apa yang kita belajar sebenarnya. Memanglah subjek-subjek macam ni, subjek MPU, mata pelajaran umum universiti ni, dia macam menyebuk aja kan. So itulah pandangannya. Tapi it's actually to develop and to shape your mindset into right mindset so that you will be ready when you graduating later on. Kan? Saya pun tak kisah sebenarnya. Okay, sudah kata lah ini subjek. The words ni adalah picisan lah. Subjek-subjek picisan kan. Okay, yang mengganggu subjek-subjek core. Bukan student saja, ada setengah-setengah pensyarah pun daripada fakulti yang mengajar subjek-subjek yang core tu. Okay. So, dia kata boleh tak MPU ni kurangkan lagi dia punya jam? Boleh, tak ada masalah, saya okey je. Dan tujuan kita yang utama adalah to give you an awareness and to shape a little bit of your mindset so that bila you keluar you ready untuk segala macam ujian dan tribulasi. Tak adalah, in terms of future career kan, kita tak minta lah semuanya tribulasi, semuanya ujian. Okay, so you graduate, you akan jadi graduates yang bila orang cerita pasal teknologi, orang cerita pasal innovation, entrepreneurship, you tahulah, you boleh sembang dengan you punya kawan-kawan dan bos di tempat kerja. Okay. So this is the MPD. Lepas kita settle case study, the solution that you develop in your case study, you akan bawa ke MPD. Okay. So this is the guidelines for MPD. Kita akan share, kita akan tengok hari ni. Minggu lepas kita buat lecture on MPD. So hari ni, minggu lepas kita tengok sikit. Tapi hari ni kita akan tengok in great details lah about the templates, guidelines and templates of the new product development. The report that you have to do. It is one of your assignment yang penting. This is 35% of your marks lah. Okay, 35% daripada jumlah markah semua sekali. Okay. You all ni dah lunch ke belum? Dah lunch ke belum? Dah. Dah lunch kat mana? DC? Dekat rumah. Dekat rumah. Okay, masak sendiri lah? Masak sendiri. Masak sendiri. Rumah sewa kat mana? Palm Garden? Kerimba. Oh, Ken Rimba. Okay. Ken Rimba dekat Padang Jawa tu Ya, betul. Tak ada kes-kes pelik-pelik kat Ken Rimba? Ada juga kadang-kadang. Sebab dulu satu grup student kita, rumah dia kena pecah masuk, habis semua laptop lah. So better be very careful lah dengan Allahu Akbar. betul. So report pada NR. So semua 5 biji laptop semua hilang lah. So you kena hati-hati lah. Okay. Ada lagi yang duduk tempat lain selain daripada Ken Rimba? Macam-macam tempat lah kan. College, ramai ada college. Kalau budak lelaki ni duduk mana? Duduk college ke duduk rumah sewa? Tak je nak sembang hari ni. Rumah sewa. Mana? Pusat komersial? Section 7. Section 7. Okay, tak jauh lah tu. Okay, tak apa. Duduk mana-mana pun. Kalau you rasa nak tanya apa-apa dengan saya, you boleh tanya.
tentang study lah tentang your assignments lah, nak tanya benda lain, boleh juga. Tapi eloklah you tanya lecturer dekat fakulti tu. Okay. Every semester saya menerima banyak persoalan sebenarnya. Minggu ni saya nak beritahu lah sebab last week saya dah berjumpa beberapa kes lah. Okay. For those of you yang ada masalah dari segi keuangan ni, semua orang ada masalah keuangan kan. Tak semualah, adalah yang ada. Kalau you ada masalah keuangan, tak dapat bayar yuran, okay, you boleh pergi ke pusat zakat. Okay, pergi pusat zakat, minta tolong dengan pusat zakat untuk settlekan you punya yuran. Tapi of course lah, pusat zakat akan minta macam-macam. Right? Tapi untuk yuran, dia boleh bayar dengan cepat lah. Dengan syarat, you boleh tunjukkan bukti ataupun boleh bagi tahu yang your parents tak mampu dan sebagainya. Okay? Sebab saya, every semester saya tolong dari segi inilah, menyampaikan info-info atau maklumat tentang pelajar yang kurang berkemampuan kepada kawan-kawan dekat pusat zakat. You boleh pergi sendiri lagi senang. Okay, especially kalau yuran tak dapat bayar. Ataupun tak dapat makan. Okay, tak dapat makan sebab tak ada duit. You just let me know and then saya akan bantu you lah bawa ke pusat. Bukan bawa lah, you pergi sendiri lah. Saya cuma bagi info lah. So tak makan 2-3 hari, you bagi tahu, saya akan refer you kepada orang di pusat zakat. Dan ataupun saya boleh minta tolong dengan NGO saya untuk bantulah, tapi dengan syarat kena genuine case lah. Itu on one thing. Lepas tu, siapa yang ada masalah dari segi sakit, dan you can let me know. Sakit tu macam-macam sakit lah. Sakit yang fizikal, sakit mental. Okay, sebab mental ni ramai. Saya daripada beberapa semester lepas, sebelum COVID lagi, saya duduk membantu pelajar yang ada masalah depression, bipolar, anxiety dan sebagainya. Okay. So, saya tanya hari ni lah sebab saya biasa awal sem saya beritahu, tapi sebab saya lupa semester ni. Bila ada kes minggu lepas, then baru saya ingat untuk share dengan you lah. Alright, So, beberapa kaedah dia, kalau you rasa you tergolong dalam orang yang ada masalah kesihatan mental, you boleh, first step adalah untuk you pergi ke pusat yang akan keluarkan surat, akan refer you pada klinik pusat kesihatan kita. Lepas tu kalau pusat kesihatan kita tengok masih lagi perlukan dirujuk kepada mana-mana hospital ataupun hospital Shah Alam because of the medication and so on, kebakaran semua kan, so dia akan refer you kepada hospital Shah Alam. Macam itulah kaedah dia. Kalau game Puncak Alam senang sebab dia ada hasar kan, hospital Puncak Alam. Dan lain-lain kes lah. Lain-lain kes tu contohnya macam ada isu-isu you kerja part time, cek duit untuk keluarga, pun bagi tahu. Itu pun biasa kita terima kes yang mencari duit untuk keluarga adalah student kita. Sebab apa? Ayah dia tak sihat, maknya pun tak sihat. So yang duduk belajar dalam universiti ni yang kena cari duit untuk keluarga. Itu pun you kena beritahu saya. Okay, itu satu selingan lah untuk semua. Alright. That's why saya set up my own NGO, sebab ni lah kadang-kadang kita tolong student untuk dapatkan sedikit bantuan keuangan ke, laptop ke. Tapi sekarang ni dah ada macam-macam bantuan daripada kerajaan kan. So dapatkan bantuan kerajaan tu dulu, pusat zakat dulu, yayasan-yayasan negeri dulu, barulah cari saya lah. Okay. Saya pernah selamatkan budak nak potong tangan ni, nak bunuh diri pun ada, macam-macam kes lah. Saya pun tak tahulah. Teruk sangat ke dunia sekarang ni kan. Okay. Alright, mari kita tengok kerja kita pula. Cukup tu. Okay, so jangan malu, jangan segan dapatkan bantuan daripada siapa lah kalau you ada masalah. Itu yang dinyatakan tadi. NPD, Written Report Format and Guidelines. So, ini beberapa panduan lah. Nampak ke tak nampak? Saya pun tak pasti lah ni. Nampak kot? Kan? Okay. Ini you follow je. Cover page. Kan? Table of content. Executive summary. Executive summary. Bila dah siap semua sekali, barulah you boleh tulis executive summary. Kita tak tulis awal-awal.
Kan, even though in terms of arrangement or the susunan ni dia datang nombor 3, tapi kita akan tulis dia kemudian. Ingat tu. Kita tak tulis executive summary dulu because yang lain-lain ni belum siap. Kan, takkan nak tulis executive summary without completing the content. Okay, so ini kita tulis last. Should be written last to focus on key points or findings. And then number 4, we have introduction. Introduction, you nampak tak kat sini issues kan? Kita tulis issue ni. Jadi bila kita tulis issue kat sini, alamak tak ada pula. Sekejap. Okay, merah. Alright. So, bila dia tulis issue ni, issue sebab tu saya bagi tahu tadi, there is a continuity between the case study and also the MPD. Dia ada kesinambungan dekat situ. Issues ni adalah isu yang you jumpa dalam case study. Apa isu dia? Isu dia dalam case study lah. Makcik ni nak meniaga tepi jalan, lepas tu payung dia besar, kereta dia Viva, nak masuk payung tu memang susah sampai terkeluar daripada tingkap dan sebagainya. So that ini dia tak ada kereta besar. And unless dia boleh beli food truck ke apa ke, itu lain lah. Okay. So itu yang isu yang you discover semasa you buat case study, you tuliskan balik dalam ni dekat sini. So from that issue lah you discover a new product ni yang you nak bawa dalam MPD. Kan? Okay, and then we have methodology. Metodologi apa ni? Ni macam FYP ke? Kan? Bukan. Metodologi ni untuk data collection sahaja. Data collection dalam NPD. Dia bukan lagi dalam case study. Ini dah dari segi metodologi dia dah terputus. Yang isu je ada continuity. Okay, kalau in the case study, yang case study yang you nak hantar minggu ni kan, you buat interview dengan entrepreneur. Betul? Tapi dalam case study dia tak minta pun you tulis. Kan, yang dalam case study tu cuma tulis your findings kan. Discussion and the recommendation macam tu. Tapi dalam NPD ni, dia minta you masukkan the methodology. Metodologi apa? Metodologi untuk collect data. Collect data dengan siapa pula? Case study dah collect hari tu kan, nak collect lagi. Case study you collect dengan usahawan. NPD you collect dengan your potential customer. Faham? Kan? Okay. Kat sini ada 38 orang. Contoh, you nak buat payung untuk orang meniaga tepi jalan kan? Contoh yang kita bawa daripada minggu pertama. Okay, so you dah dapat isu daripada case study. Case study you tu makcik meniaga tepi jalan, gini. Sampai you propose, okay. Solution untuk makcik tu adalah payung lightweight roadside umbrella with sensor. Sensor apa? Light sensor and light pula. Sunlight ni sensor and also moisture level sensor or rain sensor. Oh, canggih. Okay lah. So you bawa ke NPD. Now, you dah ada idea kat situ. Idea nak buat produk apa NPD kan. Because dalam research and development dekat bawah ni, you ada apa yang disebut sebagai concept testing. Ni, concept testing. Kan? Okay, concept testing ni, kita kena tanya penerimaan siapa? Penerimaan potential customer. Sebab itu dia ada metodologi kat sini. Sebab kita nak tahu potential customer kita tu will accept or will not. Accept apa? Accept kita punya new product ni lah. Faham Sebab itu kita kena buat data collection. And most probably data collection kita pun sama juga. Kita akan buat face-to-face interview. But this time around, you boleh buat face-to-face interview. You juga boleh buat survey menggunakan Google Form. So itu metodologi dalam introduction ni lah.
You cerita sikit je, bukan banyak pun. Dan you kata, okay, data collection you akan buat dengan siapa, dan di mana, bila, dan bagaimana. Okay, 3W, 1H. Kan, who, where, when, and how. Okay, so saya padam balik. Alright. Okay. So itu je sikit cerita metodologi berkenaan dengan apa yang you buat dalam konsep testing ni. Besar lah pula. Jadi besar ni. Okay. Okay. Alright. Okay. So itu yang metodologi. And then the limitation. Limitation ni saya dah tulis kat sini, the limitation. You cuma follow sahaja. Kan? Limitation ni normally time frame and also cost lah. Itu the standard limitation. Kan, kekangan yang akan dihadapi adalah in terms of time frame. Sebab time frame ni masa kita suntuk. Masa kita terhad. Kita cuma ada 14 minggu untuk siapkan benda-benda ni semua. Kan? Ini baru satu subjek. Belum lagi subjek-subjek lain. So that's why kita tulis kat sini limitationnya adalah time frame and also cost. Kan cost lah. Kita nak berjalan merata pergi interview tak boleh sebab kita tak ada duit. Ataupun duitnya pun terhad. Masa terhad, duit pun terhad. Okay, and then we go to number 5 or section 5 which is new product development. Nah, itu dia punya core dia lah. The core or the content, the main content or the core content of MPD report ni adalah new product development. Okay, the first one adalah definition. Definition dalam slide MPD ada definition. Kan dia ada bagi beberapa definition dalam slide MPD yang kita buat minggu lepas tu. Kan? So, you boleh tengok dan ambil mana-mana definition yang sesuai. Satu definition, satu atau dua definition cukup. Jangan masuk banyak-banyak lah. Saya prefer satu definition of MPD cukup lah kan. Kita bukan nak cerita pasal definition, kita nak cerita pasal kita punya produk tu lagi banyak nanti. So definition, you pick one and you masukkan. And then classification of MPD. If you still remember last week kita ada beberapa classification, bukan beberapa, dua je sebenarnya. Kan? We have two classification of MPD. New to the world and also improvement to existing products. Kan, improvement, yang first tu new tu betul-betul baru punya, sebelum tu tak ada, and then the second one or the second classification is improvement to existing products. So you tulis lah you punya classification yang mana. Sekali lagi saya nak pesan in terms of classification of MPD ni, jangan tulis every semester ada je yang ingat-ingat lupa. Habis semua classification ditulis. Saya tak perlu semua tu. Saya cuma perlu satu sahaja which is yang mana yang relevant to your products. Faham Yang mana yang relevant to your products, you tulis lah. Tak payahlah nak tulis semua. New to the world, new to the world. Ada dua pula. New to the firm, new to the company kan. And new to the business. Tak boleh lah. Satu cukup. Sama ada new to the world, new yang betul-betul new or improvement. But I would prefer improvement to existing products. Okay, and then you masuk to 4.3 which is new product development process. New product development ni satu fasa dalam MPD. Kan? Satu fasa dalam MPD. So dalam new product development, yang pertama adalah R&D, research and development. Research and development. Sebenarnya research and development ni dah ada dalam case study you buat. Cuma sikit lah you cerita kat situ. Tapi tak apa. Untuk MPD ni masukkan detail. R&D proses. Okay, bila sebut R&D dekat sini, saya takut you confused dengan R&D ni. Sebenarnya R&D ni, dinamakan R&D dalam ni lah, dalam kita punya nota ni. Cuma, saya dah tulis lah kat sini. Sekejap. Ni. Sebenarnya,
bila sebut R&D, dia gunakan desk research sahaja. Desk research. Tak payahlah nak masuk lab, betul-betul buat, kan, masuk sana, lab sini, masuk lab sana pun masuk. No. Okay, R&D kat sini bukannya maksud macam tu. You cuma buat desk research untuk tengok, kan, macam mana nak come up dengan idea. Idea dah ada dah. Yang daripada case study, you dah ambil kan. Maknanya benda tu dah ada. Cuma dalam MPD ni, kita lebih nak saring dia, nak buat screening and so on. But, the process ni, okay, sebelum kita dapat idea, kan, apa yang kita buat? Kita kumpul maklumat dulu. Sebab tu dia ada kat sini, through ideation stage ni, ada idea generation and idea screening. Kan? You mungkin dapat beberapa idea daripada case study. Okay, banyaknya lah case study punya idea kan. Tapi kita pilih satu je. So benda tu, proses ni, this process is actually happen during your case study tu. So maksudnya kita ambil balik je. Ambil balik je idea yang you generate dalam case study, yang you screen dalam case study, masukkan dekat sini. Okay, faham And then market survey ni pula apa? Market survey pun sama, desk research juga. Ya, desk research sahaja. You buat sedikit carian dalam internet berkenaan dengan produk-produk lain yang ada dekat market yang hampir sama dengan produk you. Faham? Okay. So nanti sekejap lagi kita akan cerita dia panjang. Dalam ni ada berapa orang? Ada 39 orang ke 40 macam tu lah kan. Okay. Tengah hari tadi pergi makan nasi dekat mana? Tengah hari kita semua nak makan kan? Ni kita nak lunch. Betul So, dekat mana you beli nasi tengah hari? Gerai nasi lemak. Gerai nasi lemak kat mana? Ada depan rumah ni. Depan rumah. Saya situ Johor? Tak, saya duduk Kelang. Oh, you duduk Kelang. Okay. Okay. So, Kelang. So, bila you dah pergi beli nasi lemak dekat kedai tu, you pergi beli nasi lemak dekat kedai lain tak? Tak, sebab dah ada satu. Tak ada lah kan. Maknanya, hari tu, pagi tadi, you membeli dekat kedai nasi lemak tu. Habis kedai-kedai nasi lemak yang lain macam mana? Dia dah tak dapat you lah. Konsep, saya nak beritahu konsep. Maknanya, dia dah tak dapat pelanggan yang namanya sekian-sekian tadi tu. Kan? Sebab apa? Sebab dia dah pergi beli nasi lemak tempat lain. Habis tu macam dia cari pelanggan lain pula. Pelanggan A dah beli tempat lain. Pelanggan B dah beli tempat lain. Pelanggan C pula. So itu konsep dia. Sama juga kat sini, bila kita kata NPD, kita sebenarnya developing a product untuk kita jual kepada peniaga-peniaga tepi jalan. Tapi adakah peniaga-peniaga tepi jalan tu akan beli dengan kita? Belum tentu. Belum tentu. Kan? Habis tu dia akan beli dengan siapa? Kita pernah develop ni. You develop lah. Nanti kalau produk you okey, memenuhi cita rasa dia, harganya, teknologinya, dia akan beli lah. Kan? So itu maksud dia. Bila kita buat market survey ni, kan kita nak tengok, dalam internet cukup lah kan. Ada tak orang lain yang buat produk-produk yang hampir sama dengan kita? Hampir sama. Tak semestinya. Betul-betul sama. Kan? Hampir sama. Nasi lemak. Semua nasi lemak. Tapi sama tak? Tak juga. Kan? Sekarang ni dekat Kelang yang famous nasi lemak basmati ke apa? Kan? Nasi lemak basmati dekat Kelang tu. Dekat Pandamaran tu. Tak salah saya. You pergi belilah kat situ. Katanya sedap. Kan? Lepas tu kalau dekat yang Kelang Valley ni famous dengan nasi lemak Burung Hantu lah. Nasi lemak Village Park lah. Nasi lemak apa lagi entah. Kalau kat Kampung Baru tu Wanjur lah kan. Sama tak semua tu? Lebih kurang sama je. Tapi tak sama. Lebih kurang sama tapi itulah maksud saya. You have to do your market survey. Once you have the idea, kan idea dah generate. Okay, kita dah dapat idea daripada case study. Kita dah screen idea daripada case study. Kita dah pick one idea pun.
Ya, kita dah pick one idea pun kan. Oops. Stop ini. Okay, kita dah pick one idea. Daripada case tadi, now kita nak tahu idea kita tu berapa ramai yang hampir-hampir sama. That's why you do the market survey kat sini lah. So market survey ni tak payah keluar-keluar. Buat desk research je. So ini satu proses dalam R&D. Ini yang pertama. Kemudian kita ada product design yang kedua. So once you have the idea, dan dah screen idea, dah generate, dah screen, dah buat market survey, dah tengok desk research you dah buat research dalam internet, banyak beberapa produk lah yang bersaing dengan you directly. Barulah kita design. Barulah kita design mengikut apa yang kita dah check dalam internet melalui desk research kita tu. Okay, yang ada payung A, payung B, payung C, payung dan sebagainya payung lah. Tapi belum ada lagi yang material dan ada sensor. Belum. Kalau ada pun mungkin tak banyak. Kan ada 2-3. So you pun, you design lah. Dekat sini dah bermulanya you punya product design. Kan? And features. When we talk about design, dia bukan sekadar design, dia mesti ada features dia. Ada sensor, ada lightweight material, payungnya daripada canvas yang macam ni. Contohnya lah kan, kata canvas airism belum ada, yang ada baju airism je. So canvas ni yang macam ni, yang air boleh mengalir laju, dia tak melekat air tu kan, dia macam ada wax lah apalah, pandai-pandai lah you buat. That is the product design and features. Okay, senang untuk makcik tu nak angkat masuk dalam kereta, tekan butang sebiji dia dah terbuka. Kan kalau tak nak guna sensor, boleh activate sensor, boleh deactivate the sensor. So that bila hujan ke panas ke, dia duduk macam tu je, terbuka je kan. Dia tak terbuka, tertutup. Okay, so itu semua features. Dan, faham Okay, and then, ni, bila kita sebut product design, dia mesti ada dimension. Dimension tu maksudnya ukuran, bentuk dia, function dia, kita nak buat macam mana. Kalau kerusi lipat, dia lipat macam mana. Contoh lah kan, macam kerusi healing ke apa tu kan. Macam mana dia punya physical design. And then, is there any artistic or aesthetic value or design in that particular products? And kadang-kadang kita tengok produk tu macam, ini produk ni tak cantik lah. Kadang-kadang kualiti dia bagus walaupun dia tak cantik. And that's why, if you look at any Apple design kan, saya nak kelas juga, kelas mana last week saya ajar. Any Apple punya products, design dia combine physical and aesthetic lah. Kombinasi of physical and aesthetic value ataupun artistic design. That's why sekarang kalau you tengok dekat pasaran otomotif ataupun kenderaan kereta lah senang sebut. Kan pasaran kereta Cina banyak masuk kereta Cina. Kan selain daripada ialah kita Proton tapi bekerjasama dengan Geely itu lain. Kan keretanya kereta Proton dihasilkan di Malaysia, dikilang di Shah Alam menuju ke Tanjung Malim. Kan tapi kereta lain BYD contoh, Build Your Dreams kan. Kereta elektrik sekarang ni. Features kat dalam dia tak nak kalah tau. Kan? Not only physical design but also aesthetic design. Design cantik. Yang baru masuk ni apa, Xpeng lah. Geely, Great Wall kan. Geely dah masuk Great Wall lah, Zeekr lah. Macam-macam lah brand kereta elektrik ni. Dan kita pun risau lah tengok betul kan ni kan. Ini zaman orang panggil, kalau geng-geng otomotif, dia panggil zaman kereta. Bila kereta Cina masuk ni seolah-olah kereta pakai buang lah. Sebab kualiti dia teruk kan. Kualiti dia main dengan features je. Sebenarnya features and also design yang macam cantik. Tapi banyak kes orang pakai cuma untuk satu tempoh, lepas tu kereta tu dah mula buat macam-macam ragam. Okay. So kereta EV ni satu je saya tak suka. Saya tak pakai pun kereta EV. Kereta elektrik kan. Tapi bila kita dah baca-baca kita tak boleh dari segi range anxiety dia panggil.
range anxiety. Ada juga anxiety yang macam tu. Okay, range anxiety ni maksud dia, kereta ni boleh pergi berapa jauh lagi. Bateri dah makin kurang. Because kereta elektrik lagi you tekan dia, lagi cepat bateri dia drain. Macam sama je konsep macam kereta petrol kan. So itu nak cakapnya tentang the physical design and artistic design. All those cars from China, especially the EV cars, they're playing around with the aesthetic design, artistic design, cantik design dia, macam ni. Semualah. Kalau boleh dia nak bagi semualah dekat you. Yang brand nama JQ tu kan, JQ, J7. Saya pun tak tahulah mana dia ambil nama-nama ni kan. JQ, J7. Ada dia explain hari tu kenapa nama ni JQ kan. Kereta besar macam Range Rover tapi harga X70 tu dia keluar. Okay, so itu dari sini product dimension. And then you do the concept testing lah. Concept testing ni, sekejap saya nak ambil air kering lah pula dekat. Okay. Sorry. Alright. Ada orang tanya soalan ni. MyV, BYD. Okay. Daripada MyV tukar ke BYD Okay lah, boleh lah. You nak tukar apa-apa pun okay. Dia banyak design, banyak model, banyak variant dia. Macam design dia kan. So itu dari segi artistic, physical and also aesthetic design. Sebab dia tahu kita suka kepada features-features yang macam tu kan. Yang kecil-kecil, play around with the design. Terasa macam buat kapal terbang apa semua kan. Frameless window dia, lepas tu the moonroof, sunroof. Macam-macam lah kita seronok. Tapi bila beli, kita pun tak tahulah berapa lama dia punya. Dia akan bagi 10 tahun free service, 10 tahun warranty. Sekarang pun dah ada company yang follow China punya style kan, bagi 10 tahun free service. Okay. Macam mana dia buat duit, kita pun tak pastilah. Alright. If you kita kena faham cara orang Cina berniaga. Ini subjek entrepreneurship kan. Cara orang Cina berniaga dia lain macam. Lain macam. And then ini tak semua. Chinese ni biasanya dia akan terlibat dengan sedikit isu money laundering lah. Banyak bisnes-bisnes yang di-cover oleh geng-geng cuci duit. Geng-geng cuci duit ni kan, you faham kan? Orang yang cuci duit ni, dia masukkan duit yang daripada industri yang illegal, duit tu dia buat masuk ke dalam industri yang ataupun dalam illegal punya bisnes. Contoh, bila kita kata money laundering ni kan, tapi tak semua kan. Ramai yang bisnes, genuine business ramai kan. Tapi ada yang beberapa syarikat yang memang menerima duit masuk yang duit tu adalah duit daripada money laundering. Easy money from money laundering. Dia berniaga kat luar, duit perniagaan haram di luar sana, contohnya duit daripada loan shark kan, ataupun shark loan ni, pinjaman haram ni, daripada judi haram, daripada pelacuran,
daripada apa nama tu, human trafficking, kan, organ trafficking. Ini semua adalah illegal business yang ada dekat luar tapi making, you know, huge money. Kan, pelacuran, dadah, ini semua adalah di belakang sana. Okay? Dan duit-duit tu nak pergi mana? Sebab dia tak boleh masuk ke dalam bank bila duit tu duit daripada perniagaan yang illegal. Sebab tu cash dia banyak. Dia cash rich business. Jadi duit tu dia akan simpan di tempat-tempat lain. Jadi untuk menghalalkan duit tu, dia akan invest dalam syarikat-syarikat yang halal, yang legal. Kan dia akan datang bawa pelaburan. Ini yang macam kita punya artis ada yang terlibat tu kan. Okay, yang buat franchise business ni dapat duit, boom, orang invest. Okay, I invest in company, buka 2 franchise. Sekali polis cari kan. Katanya geng-geng cuci. So, niaga, you akan di-approach oleh orang-orang ni. Orang-orang yang menawarkan you kekayaan, kemewahan, tayang kereta, tayang banglo, apa semua kan. So, akan ada 2 grup. Satu grup yang menawarkan duit daripada money laundering, satu yang akan tawarkan duit daripada scam. Okay, money game scam lah. So, ini macam-macam isu lah. You kena tengok betul-betul pelaburannya macam mana. Okay, banyak pula cerita-cerita sampingan hari ni. So now we go to concept testing. 4.3.3 concept testing. Okay. So in concept testing, banyak yang kita kena buat dalam concept testing ni. Because in this concept testing, we are going to interview our potential clients or potential customers. Okay. Kita nak test kita punya konsep. Kan? Bila kita nak test kita punya konsep, mana notan? Gua lepas Oh, saya dah buang. Okay, sekejap. Saya buka balik lah. Okay, ini blueprint. Okay, so this one. Mana? Concept testing. Concept testing, okay. Kan? Ini konsep testing. So, kita nak test dengan siapa? Dengan customer lah. Kan? You all building survey ke construction building survey kan? Construction management rasanya hari Isnin. So dalam building survey, apa sebenarnya yang saya rekat, sorry ya. Baki-baki batuk. Yang hari tu kena belum saya. Belajar building survey kan. So nanti apa bidang pekerjaan yang sebenarnya you akan buat? Cuba cerita sikit kat saya. So siapalah? Ada volunteer. Nanti you keluar, you buat apa? Kerja nanti. Takkan tak tahu. Tak ada yang nak beritahu. Nanti keluar kerja apa? Soalan yang mudah. Takkan kot. Nanti saya cari. Inspection. Okay. Inspection. Alright. So you inspect apa? Bangunan. Bangunan. Memanglah building kan. Apa yang inspect? Dia punya defect ke? Dia punya apa? Betul, defects. Defects lah kan? Okay. So defects. Itu sahaja. Lain-lain ada?
Maintenance ke apa ke? Dia kurang lah kan, you check jugalah. Apa beza you dengan civil engineering? Memanglah kan banyak beza lah, engineering, civil dia lain kan. Sini fokus kepada building survey untuk check defect ke apa lagi saya tak pastilah. So normally company yang you bekerja tu mungkin juga syarikat construction, mungkin juga property developer kan, mungkin juga syarikat-syarikat yang memang buat consultancy ataupun buat consulting untuk building survey dan all the services yang macam tu lah. And those company sebenarnya dia orang ni adalah entrepreneur lah. Okay, entrepreneur atau syarikat-syarikat yang dah besar yang mana asalnya pun sebagai dia tu usahawan. Syarikat dah jadi besar. Ataupun firm yang kecil yang diasaskan oleh usahawan. Kan? So kita kerja dengan dia. So kita kena faham klien nak apa, customer nak apa. So if we are proposing a new concept, kan, kita nak kena test dengan kita punya customer lah. Oh, this is our new concept of products, of service, or maybe an apps, or maybe a system or a software. Kan, you nak guna benda tu, you nak test dengan siapa? You kena test dengan your potential customer. Barulah dia boleh bagi you feedback yang betul. Okay, masa saya kecil-kecil dulu, saya sekolah rendah dan sekolah menengah pun. Biasanya syarikat-syarikat rokok. Kan, masa tu rokok ni biasa lagi lah kan. Orang tak adalah pelik sangat. Syarikat-syarikat rokok ni, bila dia nak melancarkan produk baru, rokok yang baru, dia akan buat konsep testing. Kan, masa tu saya duduk dekat kedai lah, kedai orang tua saya, bila cuti sekolah, saya tunggu kedai dengan abang dan kakak saya kan. Kita tunggu kedai, kita layan customer apa semua. Tiba-tiba datang 2 orang perempuan dan seorang lelaki, tim research dia dengan tim promoter dia lah. Dia akan bawa rokok, tapi dia bawa dalam tin. Zaman tu kan, rokok masuk dalam tin. So dia suruh kita try, bukan saya lah, abang saya lah. Okay, so abang saya try rokok tu, dia minta bagi opinion tentang rokok tu. Okay, apa cik rasa tentang rokok ni? Rasa dia macam mana? Kan, kualiti dia macam mana? Rasa sedap tak? Rasa tak sedap ke? Asap banyak, asap tak banyak ke? Kan, tar banyak ke? Nikotin banyak ke? Saya pun tak tahulah apa cerita dia kan. Okay, so itu konsep testing. Dia datang, dia bagi kita try, dan dia minta feedback dengan kita dan dia tulis feedback tu. Rasa pahit sikit, rasa payau sikit kan. Rasa ni boleh ditambah baik sikit kan. Letak bunga cengkeh dan jenis macam keretek pula. That is the concept testing. You have to test your concept or your products or new products with your potential customer. Barulah kena. Kan? So itu adalah konsep testing. Yang ini yang kita tengok minggu lepas, M-Scooter punya konsep testing ni kan. You nak come up with a new product, so you have to test it with your potential customer. Okay, balik kepada kita punya ni tadi. So in concept testing, you have to communicate your products, about your products to your potential client verbally or using sketch or using rendering or using prototype or model ataupun storyboard. Boleh lah kat sini yang kita tengok balik. So kalau tengok M-Scooter ni, dia ada beberapa kaedah. The first one, verbal description ni, dia describe verbally what the product is all about. Lightweight, boleh lipat 15 kilo, laju 20 km sejam, single charge, it can goes up to 20 km and recharge. Elektrik juga, kereta elektrik ni kan, macam yang entah siapa, entah pempengaruh media sosial yang dia mula-mula beli kereta elektrik dia tu kan. Dia test, dia tekan, dia jenis kaki berat ni, dia tekan kereta elektrik tu sampai cepat habis bateri dia. Baru sampai dekat satu stesen minyak, dia nak masuk untuk stesen minyak pula, stesen untuk charge. Lama dia cakap. Of course lah, orang-orang yang dah lama pakai EV, dia kata you have to charge sampai 78% je. Itu cepat. Charging until 78%, laju.
But after 78%, charging dia dah mula jadi slow. So kalau you nak penuhkan dia punya bateri dia sampai 100%, memang kena tunggu berjam-jam lah. You yang silap dia cakap. Geng-geng yang dah pakai EV lama ni bagi tahu. You silap. You tak study macam mana nak guna kereta EV, how to charge EV cars, how to charge battery. Itu cerita dia lah. Nak cakapnya 2 jam kat sini, you can charge it in 2 hours from a standard electric outlet. Ini nota ni tahun 2009 kita dah bercakap pasal electric scooter ni dari 2009 lagi. Kan, macam sekarang you bawa beam, you bawa macam electric scooter kan, tapi dalam UiTM insyaAllah tak nampak pula. Dulu ada sekejap, lepas tu entah mana pergi. So this is verbal description yang dimasukkan dengan ni. You communicate your concept verbally, or you can communicate your concept dengan menunjukkan your sketch, your rendering, or the storyboard, macam mana boleh lipat dan sebagainya, and also through a model or physical appearance model lah, or a prototype. Minggu lepas kita dah tengok video kita tak ingat video yang student present prototype tu. Dah ke belum? Dah ke belum? Tak ingat? Belum? Belum kan? Alright. Belum, saya tunjukkan sekejap. Bila kita cakap tentang prototype ni, because dalam ni we have to come up with a prototype lah. Ataupun model. Okay, dalam NPD. Because NPD you kena present NPD there will be a presentation. Okay, in addition to the report, you also have to present your NPD lah. Okay, sekejap. Saya tunjukkan the video so that you ada idea lah apa benda sebenarnya yang nak kena buat ni kan. Okay. Sekejap. Tapi ni NPD, lambat lagi lah submission date ni bila, so you boleh check the lesson plan lah yang nak kena submit minggu ni is actually your case study lah. Okay, sekejap. Alright. Main slow pula. Okay. Oops. Okay. Yeah. Saya present tab home Google Drive. Okay, you boleh nampak kan? Nampak kan? Ya, saya test boleh dengar ke tak boleh dengar. Open the lid by itself. Boleh dengar video ni? Boleh. Okay. Alright. And notice the user alarm the user when the dustbin is full. Okay, so we target our market. We target such place like hospital, because hospital, as you can see, that in hospital, doctor or nurse, they have to keep their hand clean to treat the patient. So they have to avoid from holding the lid, which is, we can say it is dirty. And we also target a disabled person who cannot open the lid by themselves. Okay, so what is the difference between our product, our smart dustbin and other dustbin? Okay, as you can see, do you ever experience when you want to open the dustbin but the lid is dirty? Okay, so with our product, you won't have that kind of problem, because when you, for example, if you want to throw the rubbish, you just
you don't have to open the lid like that. It just will open by itself. Okay. And do you ever experience when you open the lid and the it's full and you feel frustrated? With our smart dustbin, you will know if the dustbin is full, so the dustbin cannot be used, and it helps us to change our dustbin. Help us to monitoring. Just say it like that. Okay, so I want to show you about the example when the dustbin is full. Okay, so if the dustbin is full, the red LED will turn on and the buzzer will sound. Okay, so this means that it's time for you to change the dustbin and take out the trash. Okay, so this is 2017 punya video. Student saya lah ni, Faculty of Electrical, sebab tu produk dia pun, dia punya prototype pun yang students from electrical engineering boleh buat lah. This is a dustbin untuk hospital. Okay, ini way before COVID kan, tahun 2017. Kita COVID baru kita cerita pasal, you know, you cannot touch those dirty things and so on. Ada sensor which is motion sensor, dia gerak tangan tu terangkat, and also weight sensor, bila dia penuh ataupun dia berat dia berbunyi, and then you tengok dia boleh connect dengan apa nama tu, tak present. Okay, dia connect dengan this apa nama tu, phone kan, connected to phone. So ada dua sensor, satu motion sensor, satu weight sensor. Basically ini yang kita kata sebagai prototype. Prototype tu a model yang works, kan, a working model. Dustbin ni sepatutnya size lagi besar because for the use in the hospitals and clinics and so on. Tapi dia buat kecil, just nak tunjukkan the prototype. Kan, kalau dustbin sahaja, tak ada sensor, tak ada apa, dia cuma cerita je, itu model. But now, it's actually working, dia jadi prototype. Faham Alright, so this is what you should do in terms of your NPD. Kalau tak boleh buat this working model or a prototype, cukuplah sekadar model sahaja. Saya letak kat mana, saya nak tunjukkan nanti minggu depan kot. A model yang tak berfungsi, tetapi you explain during the presentation. Okay, faham Okay. So those are the things that you need to include in your apa nama tu, NPD, in your NPD. So that is basically it. And then cuma nanti dalam NPD tu dia ada lepas prototyping, the concept testing, prototyping. Kan prototype. Mana nota ada ni? Dekat sini. Okay, so you have this prototype. Kan maknanya dimensions dengan model tu dua-dua ada, lepas tu you buat test marketing. Tadi lain, the market survey tadi lain, this one is test marketing. Test marketing, kalau you tengok nota ni, if you look at this test marketing, okay, prototyping faham you build the prototype untuk tunjukkan
how the products will function. Ini you buat test marketing. Next one, nombor 5. Test marketing ni kita nak test je sama ada benda tu diterima ataupun tak diterima, and then berapa orang willing to pay for that kind of products. Sebab itu sebenarnya test marketing ni dia bersekali dengan purchase intention. Purchase intention kat sini. Purchase intention is actually under the concept testing. Tapi you boleh keluarkan purchase intent ni, faham You keluarkan dia daripada concept testing. You can use this question untuk test marketing. Sama ada orang terima tak ada produk, orang harga tu okey ke tak okey. So itu semua kita nak kena tanyalah. Kan? Ini purchase intent. If the product were priced according to your expectation, how likely would you be to purchase a scooter within the next year? And then what will be the price ni? What would you expect the price of the scooter to be? Any concern you have about the product concept? And can you make any suggestions for improving the product concept? So ini dari segi test marketing. Test marketing. Carried out prior to a full scale launching. Sebelum kita launch produk, buat dulu test marketing. Macam rokok tadi lah, macam cerita rokok tadi kan. Ada datang kedai ke kedai, cari orang lelaki, test rokok tu. Isap rokok ni, saya bagi free je. Isap lebih 2-3 batang pun tak apa. Kita pun isap lah kan. Abang saya lah masa tu dia isap, seronok je kan. Sebatang. So, apa cik rasa tentang rokok ni? Oh sedap, sebab free kan. Sedap, rasa dia lemak-lemak lah, apalah kan. Ada ke rokok rasa lemak? Saya pun tak pasti. Rasa dia lemak-lemak macam tu, seronok lah ya, isap rokok kan. Apa brand rokok ni? Dia tanya. Dia tak akan bagi tahu what will be the brand. Sebab itu adalah dia punya test marketing punya survey kan. Dia cuma nak tahu kesesuaian, dia cuma nak tahu kita willing to pay ataupun tak. Zaman dulu rokok murah, tak semahal sekarang kan. So itu cerita dia. Okay, so those are the things in your NPD. Ni. Okay, habis lah. Sampai build prototype, sampai test marketing, actually those are the core contents of your NPD. Okay. Dia bermula dengan R&D, which is you have already done it in your case study. Kan, idea generation dah ada dalam case study, idea screening dah ada dalam case study. Ambil balik masuk sini. Jangan biarkan dia dekat case study. You have to extract those info, masukkan dekat dalam NPD, dalam bentuk NPD punya format. Okay. Alright. Okay. Ada apa persoalan? Clear? Okay, clear. Tak apa. Okay. Okay. So settle untuk NPD. Sekarang ni kita nak masuk kepada lecture untuk blueprint lah. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Kalau tak ada, kita terus masuk ke the next slide, which is technology based business idea blueprint. Blueprint ni lambat lagi submission dia. Kalau buat awal-awal pun nanti lupa. Saya pun risau. Kan? Saya dah cerita awal-awal ni nanti tak ingat lah lupa lah kan? Itu jawapan-jawapan biasa yang diberikan. Blueprint submit nanti tu hujung semester kan. Okay, so rasanya kita tak perlu buat lagi kot blueprint, nanti betul-betul lupa kan. Biar dululah. Okay, so kalau ada apa-apa persoalan in terms of case study, you boleh tanya. Saya rasa kita sampai sini je lah kot kelaskan, sebab kita nak bagi peluang for those group yang nak buat group discussion dan nak tunjukkan apa yang you dah hasilkan kepada saya. Okay, so you boleh create your classroom meeting sesama you to discuss your case study
And then if there is anything yang you nak tanya ke apa ke, you invite saya masuk dalam your group discussion petang ni, Google Meet, untuk discuss your case study ni. This is the week of submission. So sepatutnya dah settle semua, cuma tinggal mungkin nak tulis sikit-sikit lagi lah. Kan apa yang belum settle tu kan. So kita tak buat ini, saya akan bagi masa untuk you all to discuss among the group members. Boleh And then you invite saya masuk dalam your group tu if you have anything to ask or to clarify something yang you rasa tak clear. Boleh macam tu? Boleh doktor. Boleh Okay. So kita habis yang group besar ni sampai sini je. So now you bincang dengan you punya group members. If you have anything to ask, macam saya kata tadi, you tag saya and then you invite saya masuk lah. You share the link, then you invite saya masuk kalau ada apa-apa. Okay, thank you very much. Saya tunggulah. Kalau tak ada, maknanya tak ada apa-apa lah. Kita habis macam ni je lah. Kita jumpa minggu depan. Minggu depan je. Saya check dulu sebab saya minggu depan. Okay, minggu depan saya kelas ada. Because yang saya tak ada 11 sampai 13. 14 saya ada. Okay lah. Kelas you selamat lah. Kita ada, kecuali kelas 11, 12, 13 saya dekat ada training dekat Institut Aminuddin Baki di Genting. Okay, thank you very much. I'm waiting for any groups yang nak invite. Just text me Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Salam, thank you sir.